Saya ada tengok satu video AI. Ia dipanggil kecerdasan buatan atau AI. Saya adalah avatar AI. Benda ni gila abang. Kita boleh create apa yang kita nak. Timbulnya AI ni, dia akan membuatkan satu masalah juga. Pendapat abang macam mana? Pada peradaban manusia ni. Nanti matikan Okay guys, so kita bersama hari ni. Saya santai kita santai. Tak, saya memang nak lepak bual pun, tapi alang-alang kita bual, kita rekod lah kan. Ya, betul. Sebab ya nak tunggu video podcast dengan dia, tak tahu. Nak post bulan ni post. Tahun depan bulan ni kita post. Bulan ni sebab kita baru masuk office bang. Office yang Empire M Tower Damansara ni. Sekejap, apa Arif Arif ni bagus guys. Dia dah beberapa kali datang office saya. Ini satu benda yang mungkin saya rasa dah jarang diamalkan Dia walaupun wajah dia macam ni, apa lesson pipit apa semua tu, tapi dia setiap kali datang dia bawa ni buah tangan. Kan? Dia mak ajar apa? Tahu lah, saya daripada dulu lagi bang macam tu bang. Saya tak boleh lah kosong. Rasa Dia datang, salah pula. tadi dia WhatsApp saya, dia kata bang saya lambat sikit nak beli buah tangan mak lauk-lauk. Saya kat dia tak payah susah. Dia tanya berapa orang dekat office. Saya kata tak payah susah-susah, kita nak lepak-lepak je. Tapi kat office ada 3 orang. 3 orang. Okay Rif, untuk makluman kan, Arif ni dia memang minat benda-benda digital lah. Betul saya minat Dia minat digital, dia minat internet, dia minat apps, minat website, apa-apa senang Apa-apa cerita digital dia memang minat So basically sistem AI ni bahasa mudahnya sistem yang membantu korang, yang assist korang, yang support korang untuk melakukan apa-apa penyimpanan data, untuk editing or whatever. Benda ni membantu ramai orang dekat luar sana untuk buat sesuatu kerja lebih cepat, kata apa, produktif dan juga lebih kemas gitu. Saya tak ada tengok lah video awak kan share AI. Saya AI Kan? Okay, so saya panggil AIB. Apa B? Bana. AI Bana. Okay Arif, mungkin boleh share sikit dalam podcast ni, kita cerita lah AI ni apa yang awak faham AI? Tahu kalau dari segi bahasa mudahnya, AI ni dia singkatan daripada Artificial Intelligence. So basically AI ni sebenarnya dah bertahun-tahun dah Diorang dah start buat something. Tapi this year, apa yang saya nampak, this year dia baru booming lah. Maknanya macam banyak, kalau abang perasan sekarang, lately kita banyak diiklankan dengan AI apps. Macam contoh Vid AI, Midjourney AI. Banyak gila AI disebabkan teknologi yang baru sekarang ni. So tapi dalam masa yang sama, apa yang saya faham juga, AI ni antara robot yang memudahkan, yang assist, yang support kita sebenarnya. Depends pada orang yang pakai lah. Macam contoh, kalau dulu kita nak buat video editor ni kan, kita nak kena edit, banyak masa nak kena pakai kan. Betul. Tapi disebabkan AI ni ada juga dia memudahkan dalam masa beberapa minit saja. Tapi banyak kelemahan lagi. Sebab saya rasa zaman sekarang ni antara zaman yang terawal untuk expose dengan AI. So that's why kita kena ambil peluang lah benda ni. Ambil peluang tu maksudnya untuk buat duit lah. Untuk guna lah, untuk buat duit. Macam contoh saya buat duit baru-baru ni. Saya buat duit. Awak laju Dia ni laju tu. Contoh katakan kita beli ais tabak ni kan. Katakan ais tabak Melayu punya version. Lepas tu kita nak gambar kita tu dalam gambar yang nice lah, yang nice apa semua. So kita just snap gambar dalam keadaan yang okey, and then saya gunakan gambar tadi tu, saya pergi ke satu AI ni, saya tukarlah dekat mana-mana yang saya nak. Atas meja ke, dalam tandas ke, alihkan benda tu tanpa saya membuat kerja. Just letak, saya create pilih, saya lah. create, and then memang benda tu real gila. So that maksud dia tak nampak lah kita macam kita nampak crop langsung ke apa, tak nampak langsung. Depends pada gambar juga. Kalau gambar quality kita snap ni kita buat, alhamdulillah okey lah. Setakat ni saya pakai okey je. Tapi itulah, macam benda ni gila bang. Saya kadang-kadang takut benda ni. Walaupun kita guna. Sepaham saya, kalau dalam fotografi katakan kan. So kalau sebelum ni, kalau kita nak mungkin buat gambar produk ke, gambar model ke, kita kena pakai model produk lah. Betul. So sekarang dengan AI ni, kita boleh create apa yang kita nak. Betul. Cuma kita kena setting lah. Kita kena setting. Apa aperture dia, kan, dia punya fokus dia.
Cuma jadi saya ada satu, bila saya tengok all this AI kan, maksudnya dia adalah robot yang dia boleh belajar. Betul Kan? Itu AI ni untuk kita faham kan. Dan dia boleh fikir juga. Fikir. So dia akan evolve. Tu saya rasa untuk first phase ni mungkin dia baru start, dan dia baru nak memahami. belum faham lagi. Tapi kan saya ada satu, ramai lah orang cerita pasal AI ni, tapi at the end of the day, orang yang akan dapat benefit dan make use of AI ni, sama ada dalam memudahkan tugas dia atau make money, adalah orang-orang yang dia memang kreatif je. Betul. Kan? So, contohlah katakanlah kita nak create buat satu gambar. So untuk orang tu create katakanlah prompt untuk buat AI tu, dia kena ada imagination dulu. Betul. Kalau dia pun kepala otak lepu kan, Bana. So maksudnya AI ni takkan membantu kalau manusia tu sendiri dia tak ada develop new skill lah. Betul. Kreatif punya industri lah. So that's why banyak gila lah sekarang. Tapi dalam masa sama, macam apa cakap, ada kelemahan, ada kekuatan lah. Tapi bagi saya benda ni sangat-sangat membantu untuk orang-orang kecil-kecil yang berniaga awal-awal ni. Katakan kita jual lipstick or whatever, tiba-tiba kita nak snap, kita jual lipstick or whatever kan, kita nak kena hire orang, cameraman dah berapa apa semua. Orang nak start ni, pemula ni kadang duit tak banyak, modal tak banyak. Modal tak banyak. So bagi saya benda tu banyak satu banyak bantu sebenarnya. Betul. Tapi dia akan bantu orang yang memang willing to learn lah. Yes, betul. Tapi masa bukan semula. Segelintir orang yang baru nak start ni, awak rasa dia nak belajar ke? Tak ada lah. Tapi tu macam macam cerita tu lah, contohlah cerita pasal digital marketing. Berapa ramai sangat yang nak belajar. Betul. Kan? Lagi kalau nak belajar nak kena bayar duit. Macam-macam kan. Macam-macam. Betul. Macam saya guna AI ni pun saya spend bang. Kena bayar setiap bulan. Kena bayar. Gila. Lepas tu macam, tapi kelemahan yang saya nampak mungkin benda ni sangat-sangat bahaya pada ekosistem manusia tu sendiri. Macam contoh katakan, berapa ramai antara kita cakap pasal Malaysia, berapa ramai orang kat luar sana, orang Melayu kita whatever dalam Malaysia ni yang berkepakaran dalam bidang-bidang macam ni. Tapi apabila timbulnya sesebuah AI ni, dia akan membuatkan satu masalah juga. Kadang-kadang owner business bang, diorang nak mudah. Diorang tak nak bayar mahal kan, bila dia nampak teknologi macam ni. So maksudnya ada banyak orang yang dulu make money, betul, sekarang tak make money dah. Itu awak punya pemahaman tentang itu apa yang saya tak, bahayanya itulah. Bahayanya dari segi macam tu. Tapi bagi saya dalam masa sama, editor ni diorang boleh evolve menggunakan AI untuk konsistenkan diorang punya klien. Kalau anda kata diorang dapat klien ramai, kita boleh gunakan benda tu. Sebab ada juga lagi editor, laju lah kerja. Betul, lagi laju. Ada juga editor-editor yang saya kenal, mungkin ada egois dia sendiri. Diorang ada egois dia, tapi memang kita tak dinafikan AI ni dia tak se-smooth macam mana manusia punya bekerja kan. Macam kita kalau face to face kan, kita berborak, kita nak macam ni, dia tak sama. Tapi bagi saya dia takkan jadi manusia lah. Dia sebenarnya macam ni, dia akan mudahkan tugas manusia itu. Betul, mudahkan. Itu je. Dia executor. Betul. Sebenarnya kan. So contoh kita tengok ChatGPT, dia AI betul tak kan? So ChatGPT. So katakanlah seorang manusia, kalau dulu kita nak search sesuatu, pergi Google, tengok ni tengok tu, apa blog, tiba-tiba dia bagi link kat blog kepala bana lah, apa benda, betul tak? Iklan semua kan. Jadi so bila ada ChatGPT ni, dia dah compile banyak benda, dia terus settlekan satu je, dekat satu tempat je. Macam tu lah. Pendapat abang macam mana AI ni kepada peradaban manusia ni? Dia kalau abang dia kata ke peradaban manusia paling mana. Untuk pendapat abang benda ni baik buruk macam mana bang? Itu lah, manusia dia evolve lah. Satu, kita tak boleh halang manusia evolve tu kan. Sebab ada orang dia side, dia kata this is benefit. Betul. Ada orang side benda ni akan menghancurkan manusia. So mana-mana side pun sebenarnya semua orang ada dia punya hujah tersendiri. Cuma kita tak boleh halang, dunia akan berubah. Betul. Seperti mana dulu kita tak ada media sosial. Kan? Tapi saya percaya macam ni, apa-apa teknologi baru yang datang, dia akan datang dengan package. Satu, membawa kebaikan. Satu lagi, membawa kemudaratan. Sebab at the end of the day, pengguna dia adalah manusia. Betul? Jadi manusia tu kalau dia asalnya dia adalah orang yang elok, maka insya-Allah elok. Dia akan menggunakan perkara tu ke elok. Kalau dia jenis sentiasa terpedaya dengan bisikan syaitan, maka dia pun akan jadi syaitan. Simple lah kalau tengok media sosial kan. Media sosial.
Kalau contohlah dulu lah katakan kat sekolah kan, kita ada kawan-kawan kadang yang loser, yang bila dia tak suka dengan satu orang, dia pergi ajak kawan-kawan lain tak suka dia sekali. kan. Okay, asal lepas tu bila kita pergi kat jiran tetangga, ada geng-geng yang suka lepak satu tempat cerita pasal orang. Pasal orang, betul. Faham? Jadi bila datang media sosial ni, dia punya teknologi tu dia bantu mengembangkan lagi kebolehan orang-orang ni tadi. Dari segi Gosip semua. dari segi fitnah, Betul. dari segi cakap benda yang tak elok, dia mengembangkan bakat orang tu, memudahkan bakat dia. Jadi dia cakap pasal orang, kumpul dalam grup-grup Tweet apa-apa. semua. So as simple as that lah bagi saya. So kalau macam abang, kalau contoh katakan macam sekarang kita difahamkan dalam teknologi AI ni, kalau untuk bidang abang rasa abang perlukan tak benda-benda macam ni? Ataupun abang tak perlukan benda-benda macam ni? Oh, saya konsep saya macam ni. Saya always apa-apa new technology, saya always akan menggunakan dia sehabis baik. Ya. So saya bukan yang orang macam yang ini semua tak payahlah apa benda kan. Saya faham ada serta-serta orang dia bila datang benda baru dia tak boleh terima. Betul. Saya bagi contoh lah, katakan dulu ketika muncul aplikasi e-hailing. Kan, macam Grab dulu, semua. Uber apa semua kan. Orang macam-macam orang tak nak lah apa. At the end of the day sekarang jadi apa? Jadi lifestyle. Jadi lifestyle. Orang jadi berani nak gunakan servis tu kan. Yes, dia jadi sebahagian daripada hidup. Sama macam katakanlah kalau kita tengok dekat China, WeChat tu dalam tu dia complete semua. Okay, so orang China ni dia dah jarang guna duit kertas. Mana-mana scan, faham tak? So kita pun tengok kalau walaupun Malaysia ni dia agak lambat sikit orang nak adapt tu, tapi dia dah start. Dia akan start. Kan, kalau kita tengok jaranglah orang sekarang dah ada duit cash tu lah. Betul. Kan? Semua digital. Jaranglah keluar duit cash kan. So dia always akan dekat apa e-wallet lah kan, dekat pakai QR Pay lah, dekat Grab Pay. So benda-benda ni lambat laun orang akan terpaksa adapt. Evolve. Or die tu Or je. die. Kepala banang. Evolve or die lah. Bang, saya nak tanya, saya lupa nak tanya abang satu question ni. Macam contoh sekarang ni, saya tahulah rumours internet lah kan. Diorang cakap ini kita cakap pendapat lah, ini tak ada salah, tak ada betul lah. Macam pendapat abang, rumours mengatakan bahawasanya akan datang ni kita dah takkan menggunakan duit kertas. And then sekarang ni pun kita dah tahu dia punya cryptocurrency apa semua macam-macam lah, macam-macam Bitcoin, Ethereum, whatever semua tu. And untuk pendapat abang, kalau untuk entrepreneur ataupun business owner kat luar sana, adakah dia kena ambil pot pasal benda macam ni? Adakah dia kena spend untuk investment dari segi money, digital money macam crypto, atau untuk pendapat abang lah, apa yang abang nampak dalam hal-hal isu macam ni? Tak dinafikan lah dunia boleh berubah anytime, tapi untuk tiba-tiba change the system daripada sekarang yang kita guna duit kertas kepada digital ni, dia tak akan berlaku dalam setahun dua. Betul. Kan? Sebab pertama kita kena faham, duit kertas ni pun kita dah start guna berapa banyak tahun. Banyak tahun. Betul tak? Betul. So bila kita nak, walaupun teknologi katakanlah blockchain ni semua dah start lama, so dia still perlukan masa, ada banyak kelemahan semualah. Okay, itu yang pertama. Jadi bagi saya punya mindset macam ni, Arif. Katakanlah Bitcoin. Okay, katakanlah satu hari sebenarnya Bitcoin tu diorang cerita ni untuk tukar, untuk menggunakan Bitcoin tu sebagai transaksi harian. Betul. So dia dah tak guna fiat money. Okay, tapi kalau kita tengok ramai orang dia fokus on alat tu tau, which is Bitcoin. Lepas tu apa? Yang NFT pun dah start slow down kan. Dia hilang sekali dengan corona bana. Dia top dengan corona, dia down sekali lah. Okay. Sebenarnya katakanlah emas kan. Okay. Sekarang ni kita guna duit kertas. Okay. So kalau sekarang ni orang tu dia nak do something dengan Bitcoin dan sebagainya, katalah dia nak prepare dengan emas. Okay, sekarang ni nak beli benda tu semua pakai apa? Pakai duit lah. Pakai duit. Okay, now sebenarnya saya punya mind, I don't give a fuck pasal apa sahaja perantara yang diorang gunakan nanti. Faham? Yang saya kena fokus adalah skill untuk develop benda tu.
Kata sekarang guna duit. Saya develop skill macam mana nak earn money. So kalau nanti dia orang guna daun pisang sekalipun, selagi mana saya ada skill, kan, walaupun dia guna daun semalu ke buah kedua untuk transaksi ekonomi, selagi mana saya ada skill untuk dapatkan sesuatu daripada orang lain dengan cara diizinkan, apa zaman pun saya boleh survive. Bukan saja survive, saya nak kaya raya kot. Betul lah. Nampak? Betul. Terbuka tak kepala otak? Betul lah. Sebab tu untung Azim otak ambil apa lauk dia. Tapi betul bang. Macam abang cakap tadi. Ramai orang pasang tak? Yes. Dia berdaya dekat benda tu. Betul. Bitcoin lah apa benda. Tapi kadang ramai budak-budak muda, bila dia Bitcoin apa semua, dia nak pergi kat sana NFT. Tapi rupanya nak beli pakai duit lah. Kita tak ada skill. Aku tak ada skill. Tak ada je duit. Aku nak develop duit macam mana? Nampak? So Skill is number one. That's the game. Betul. Saya tak pernah terfikir lah benda ni. Tak tahu, mungkin saya bodoh sangat ke untuk hal ni. Tak, bukan bodoh. Tapi kadang-kadang dia terbuka. Betul, sebab memang saya, Alhamdulillah, saya ada kelebihan Allah bagi. Saya boleh melihat sesuatu perkara daripada pelbagai sudut dan dimensi yang berbeza dengan kebanyakan orang. Sebab tu Azri Walter sentiasa menjadi satu kerisauan kepada musuh-musuh di jagat raya. Tapi betul lah, betul. Itu saya belum cerita pasal bisnes lagi. Betul. Contohlah bisnes kan. Okay, boleh kita rungkai ni? Boleh kita buka sikit. Eksklusif. Saya share je lah supaya awak, betul ke? Okay. Dia ada dua golongan lah. Satu golongan kebanyakan dan satu golongan yang who control the world. Okay, dulu saya tak faham tau. Saya cuba tengok, ada perasan tak, bila orang-orang yang meniaga kecil-kecil ni, selagi mana dia tak faham the real game of money, at the end of the day, dia akan berpusing-pusing kat situ je. Dia adalah a part of the game. Faham? Saya bagi contoh. Katakanlah kedai kopi, kan? So, ataupun kedai-kedai lah yang kita tengok kat luar, kan? So orang kadang orang kita, dia nampak kedai ni okey lah, so dia pun nak buat juga. So dia pun start buka, invest apa semua. Dengan keadaan duit kertas yang inflation, value dia hilang, ada ramai orang dia meniaga pusing-pusing, duit dia tak jadi apa. Maksud tak jadi apa? Tak Untung level up pun. tak ada. Okay, faham? Untung tak ada. Ada pun sikit-sikit dia jadi pening. Kenapa duit asyik tak ada, duit kenapa ni kan. Tapi dia tak faham. All the tycoon ni kan, game dia ialah yang pertama, so dia create semua benda ni jadi seksi supaya dia boleh apungkan company dia dekat stock market. Oh, okay, faham. So dekat situ dia making money. Sebab sebenarnya ramai masalah orang apabila dia tak ada cash flow je. Betul. So kalau dia pergi listing company dia, ataupun katalah dia ada networking untuk dapat crowdfunding. Selagi mana ada duit masuk, business dia still survive. Contoh katalah kedai kopi yang awak suka minum ni, kan? Dengan orang kita yang buka kedai kopi. Macam dia nak compete? This is a different game. Dia tak peduli pun berapa sale kat outlet dia. Dia punya real game kat sana. Atas sana tu. Faham tak? Dari segi investor money. Betul, itu belum cerita lagi dengan property yang dia own. Kan katakanlah McD punya game. Betul? Property. Property dia beli property kat situ. So dia buka franchise, katakanlah satu company pegang kat negara ni, so orang tu akan jadi penyewa tetap kat situ sampai mampus. Nampak? Gila game dia. So kita kena bagi exposure lah. At least kadang kita tengok daripada kecil-kecil ni, kita kena belajar benda-benda ni. Something wrong somewhere. Arif percaya tak, ramai orang kadang meniaga kan, okay, dia meniaga, dia make money lah, at the end of the day, duit dia habis balik. Tak tahu pergi ke mana. Sebab dia tak create dia betul-betul. Itu yang pertama. Yang pertama sebab the business tu sendiri zaman moden ni dia different game dah. Okay, dia dah different game. So, kedua, ramai orang dia tak faham tentang duit. Belum tentu orang yang buat business dia faham how money works. Betul. Normal, katakanlah dia ni orang yang biasa. Dia masuk universiti, mungkinlah dia pandai dan sekian-sekian, tapi belum tentu dia pandai pasal duit. Betul. Okay, so katalah dia making money, tapi dia masih bring the same mindset macam dulu-dulu. Yang mana dia ada duit, dia akan spend duit dia dan dia lost, duit tu hilang. Tapi orang-orang yang kaya raya, dia punya game adalah setiap kali duit yang dia dapat, dia akan spend. Perbuatan dia adalah membelanjakan duit tu. Tapi dia belanjakan untuk make more money. Cara dia dapat duit banyak, dia beli company, dia shopping beli company.
dia beli property yang making money, faham tak? Faham? Tapi kebanyakan orang yang biasa-biasa bila dapat duit, Gucci. Gucci mana? contoh okay, kadang-kadang orang masyarakat kita dia tak faham. Kadang-kadang dia tengok influencer kat media sosial kan, sebab dia orang tunjuk je kemewahan hidup dia, tapi dia tak cerita macam mana dia beli benda ni. Internal dia macam mana? Orang biasa faham dia beli pakai direct income, tapi ini reality Even setahu saya, salah seorang awak punya jemputan tu hari, dia very clever. Yeah. Kadang dia shopping benda-benda yang branded tu semua adalah pakai dia punya dividen, di atas dividen dia 2 kali lapis dividen baru dia beli. Free lah kira. Duit tu memang untuk habiskan. Betul. Faham tak? Adalah dia ada dividen daripada dia punya investment apa-apa. So daripada dividen tu dia invest lagi to make money. So dah 2 lapis. Dah 2 lapis. Hasil daripada situ, yang ni duit yang tak tahu nak buat apa. Memang bangun tidur kena 30,000 kena habiskan. So dia orang-orang macam ni yang shopping benda ni. Supposedly lah. Tapi bila datang yang geng yang direct income ni, yang ni pergi shopping benda tu, habis. Padahal orang-orang yang macam abang sebut tadi tu, diorang ada lapisan dividen dia. So that's why kita nampak dia shopping mahal-mahal or whatever kan. Yes. Tak rasa benda tu. Sebab tu kadang ramai orang dia nak duit banyak, tapi dia tak tahu untuk ada duit banyak ni pun tak senang. Betul, tak senang. Susah tak senang, ada duit banyak pun tak senang. Kan? So maksudnya apa kita boleh belajar, setiap phase hidup kita ni, kita tak boleh stop belajar. Kadang sekarang ni Arif akan jadi multi-millionaire dalam dunia digital. Amin. Kan? Okay, so kalau tak faham tentang duit, lagi satu bila kita ada duit banyak, ia akan datang kat keliling kita macam-macam. Betul. Dia akan cuba close kita, apa semua kan. So kalau kita tak pandai evaluate orang yang pertama, seterusnya kita tak faham tentang duit, so, akhirnya apa jadi? Dia senang kena tipu, kena game. Kau adalah penipu kawan dengan penipu. Dua-dua bodoh. Double lah penipu. Betul. Kan? Okay, seterusnya adalah emosi. Yang ini yang tak boleh sesiapa bagi penawar. Saya ada tengok posting abang semalam ke hari ni. So tu emosi yang bab tu lah. Ni emosi seseorang tu bila dia ada duit. Kemampuan untuk menguruskan hawa nafsu ni tak semua orang boleh. Sebab tu salah satu ciri orang berjaya ni, dia boleh tangguh kepuasan sementara dia. Nafsu dia. Dia boleh postpone. Saya ada seorang kenalan lah, saya anggap dia saya punya sipu, mentor lah, okay? Kaya teruk lah. So dia cakap kat saya, kau kena ingat ni, katalah ni benda-benda dalam bab kereta lah contoh kan. So kereta ke apa-apa benda lah, rumah ke, kau always beli, tapi kau beli tu adalah below daripada apa kau mampu. Faham tak? Contoh, kita dah mampu pakai Lambo, tapi kita still pakai katalah BMW yang cas sehari sekali. Contoh. Faham tak? Katalah kita dah mampu pakai BMW atau kereta Conti, kita still pakai katalah Honda ataupun Toyota ataupun Pro 2. Faham tak? Katalah kita dah mampu duduk katalah banglo, tapi kita still duduk apartment. Macam tu konsep dia. Itu pun mengawal nafsu juga tu sebenarnya tu. Betul. Benda-benda macam tu. Sebab lagi satu, zaman sekarang ni yang rangsang orang lain untuk try to impress ni adalah media sosial. Betul. Dia try sama ada dia ada dua tau. Awak setuju tak? Satu, orang yang dia sedar apa dia tengah buat. Maksudnya dia cuba menunjukkan kepada orang lain bahawa dia berjaya, dia sukses, dia bahagia. Ada orang dia sedar dia buat tu. Kedua, ini yang bahaya, orang yang dia tak sedar. Padahal dia tak berjaya pun lagi. Kata macam mana? Dia tak sedar bahawa apa yang dia buat tu adalah untuk please, untuk buktikan kepada orang lain. Impress orang. Dia tak sedar tau. Dia tak sedar, dalam keadaan dia tak sedar, ini bahaya. Dia ibarat telah dirasuk syaitan. Betul. Dia dalam subconscious mind dia tu, dia tak percaya. Dia tak sedar bahawa apa-apa yang dia buat, dia cuba tunjuk kat orang ni apa semua, adalah dia punya rasa insecure, betul. Dia takut orang ingat dia tak berjaya. Betul. Banyak sangat macam tu sekarang bang. Reality yang ramai tu adalah, saya yakin, yang tak sedar. Dia tak sedar bahawa dia sedang melalui fasa tu.
Secara tak langsung je. Tapi betul abang, macam abang cakap media sosial ni kan. Actually saya ada kawan pada kawan saya, dia berkahwin lah. Dua lapis tu macam beli dia kereta kawan pada je. kawan lah. Dia kawan pada kawan. Sebab kita pernah lepak. Sebab MLM saya bukan lah. kawan dengan dia. Kita borak-borak lah. And then dia cerita yang dia pernah bercerai dengan bini pertama dia. 2018 orang macam tu. Dia bercerai dengan bini dia disebabkan bini dia pergi office. And bini dia ni macam mana, kawan bini dia tu ada dapat bunga, kadang-kadang setiap minggu dapat bunga, Hadiah. apa semua hadiah. Lepas tu post social media whatever. Lepas tu yang bini dia ni pula tengok yang si kawan dia ni dapat benda-benda macam tu. And then dia pleasekan suami dia. Dia bagi tahu suami dia, tengok ni kawan saya ni, tengok Instagram ni macam tu, orang bagi bunga, awak pun tak bagi bunga. Sedangkan laki dia ni adalah pekerja government yang biasa je. Faham tak? Dia kadang-kadang dengan loan rumah dia nak kena bayar, dengan gaji dia tak seberapa, sampai benda tu berlarutan, sampai bini dia tu dah jadi bekas bini. Faham tak? Dia dah minta cerai disebabkan tak boleh. Sedangkan laki dia buat macam-macam. Kalau dulu bini dia minta pergi buat loan kereta, nak naik kereta nampak gah sikit, laki dia buat benda-benda macam tu. Tapi end up kena tinggal macam tu. Tapi apa yang saya nak cakap kat sini adalah disebabkan social media tu impact dia sebenarnya. I mean like orang nak impress. Kadang-kadang kita tak sedar, macam abang cakap, kita tak sedar benda tu. Kita tak sedar. Benda tu sangat-sangat bahaya. Saya pun kadang-kadang takut. Takut benda tu. Tak, okay. Contohlah macam pasal wanita tadi kan. So bila dia start macam tadi tu dah macam tu, so next dia akan kadang-kadang dia dapat suami yang boleh belikan semua. Dia always akan tengok suami orang lain apa lagi dia boleh bagi. Hidup dia takkan habis sampai tiupan sangkakala. So kalau untuk pendapat abang kita nak borak kan, situation macam ni, apa sebenarnya solution dia? Kita nak didik macam mana untuk supaya orang macam ni dia faham bahawasanya kita tak boleh follow up the trend sampai selama-lamanya. Apa pendapat abang? Abang nak kena cakap macam mana kalau jenis situation abang lalui je macam ni lah. Kita yang tak keras tak dengan tak, kita just kadang nak berkongsi kan, bagi orang faham sikit kan. Lagi-lagi sekarang ni pula bang, feminism tinggi. Okay, sebab tu bagi saya lah, media sosial ni sebenarnya bukan untuk semua orang. Tu terang saya cakap. It's a very hard game tau. Media sosial ni adalah game bagi saya. So bila orang-orang yang biasa, yang tidak ada keperluan, bila dia main media sosial, dia akan being dragged down dalam all the algorithm tu. Faham tak? So pertama, untuk ni lah lelaki katakanlah, dia as a man sebagai captain of the ship. So dia kena educate bukan saja pasangan dia, malah ahli keluarga dia tentang bila dia tengok satu benda, dia kena, ini kena jadi. Kalau selain daripada membaca kitab-kitab di rumah, sebab kita hidup dengan media sosial. Betul. Kan dia a part of the life. Tapi tak ada orang cerita pasal benda ni. Yes. So sebagai lelaki, dia kena cakna. Exposure lah. Dia kena tahu how the world works yang modernnya, supaya dia boleh educate bukan saja isteri dia, malah anak-anak dia. Contoh, katakanlah bila ada satu a pounder. Cuba sebut A pound. selalunya usahawan lah yang buat game macam ni sebenarnya usahawan. Kan orang-orang yang kerja lain yang mungkin dia pun ada banyak gaji, dia tak ada keperluan buat tu. Betul. Okey. Jadi awak faham lah. Faham. Sebab awak orang berniaga. Tapi berapa ramai kat luar sana yang tengok media sosial, dia faham. Dia ingat itu adalah betul. Dia tak tahu purpose tu. Purpose for marketing. Yes, tujuan. Kita tak cerita salah ke betul. Kita cerita apa tujuan orang tu buat. Jadi dia kena kumpul keluarga dia, dia kena tengok video ni, dia kata okey, tahu tak kenapa orang ni buat macam ni. Contoh, lelaki ni kalau semua tengok, dia adalah seorang usahawan yang berjaya. Dia tengok dalam video ni, dia bawa isteri dia jalan-jalan di tepi pantai berpegangan tangan sambil menyaksikan sunburn. Okay. Dan dia tuliskan nama dia dan percintaan dia di atas pasir. Lalu mereka berlari-lari anak masuk bilik hotel, buka je pintu hotel, dia tendang pintu hotel tu, ada angsa atas katil. Okay. So dia buka tingkap, nampak pantai yang warna jernih, nampak ikan berenang-renang. So itu adalah nampak momen yang bahagia. Indah, happy. Dan orang akan tengok, tiba-tiba kenapa aku tak macam ni? Faham tak? Bersyukur terus. Okay. So suami dia tadi kena bagi tahu dia kenapa orang ni buat macam ni. Dia adalah usahawan. So dia ni usahawan yang kerja dia kena rekrut agent.
dan dia jual, katakanlah contoh, jual produk-produk yang bakal dibeli oleh para wanita. Ataupun dia punya target market untuk jadi ejen adalah wanita-wanita suri rumah. Jadi daripada awal dia punya strategi dia adalah dia kena buat benda-benda yang akan merangsang para wanita untuk rasa nak that kind of life. Situation macam tu. Faham tak? So dia kena explain kenapa orang ni buat macam tu. Betul? Jadi bila dia orang dengar, jadi dia akan start faham lah. This is not The reality. Orang ni buat ada purpose, tapi dia tak judge lah orang tu. Ada purpose. Sama juga, okay, saya bagi Arif tahu tak, kalau kita tengok, saya bukan cakap salah. Okay, Tak ada betul, tak ada salah. saya cuba nak merungkai benda ni jarang orang cerita. Betul. Okay, dalam kemahiran hidup ataupun ERT, ekonomi rumah tangga. So okay, asalnya, kalau perasan tak kadang-kadang kat media sosial ada orang dia dapat baby, dia umumkan berat baby dia berapa, siapa yang potongkan tali pusat, Dapat lelaki atau perempuan macam tu. nama siapa, lahir pukul berapa, diazankan mengikut lagu azan daripada Mekah dan sebagainya. Okay, tengok tak, semua orang buat, kebanyakan orang buat, tapi orang tak tahu sebab apa. Kebanyakan orang dia ikut-ikut. Okay, saya bagi dan kadang-kadang, okay, contohlah tunjukkan pergi sini, pergi sana. Okay, asalnya perkara ni adalah yang dibuat oleh selebriti. Betul. Yang mana selebriti itulah part of dia punya job. Betul. Dia dapat sponsorship. Anak dia mungkin dibayar sekian-sekian, bersalin Caesar pun dia, dan sebagainya. Katalah disponsor oleh minyak UI, katakan. Jadi dia kena buat benda tu asalnya dulu-dulu. Okay, so selebriti yang show dia punya apa yang dia buat dalam hidup, sebab itu dia punya kerja. Betul. Jadi bila orang awam tengok, orang awam ingat Kak Rohani, Eng Shefen, okay, Puvanis. Dia ingat I pun kena buat dia pun buat juga macam tu. Follow. Okay, so dia tak tahu kenapa dia follow. Dia tak faham the task. Jadi kita kena tahu bila kita nak buat satu benda, why should I? Jadi kalau orang tu tahu, dia buat, silakan. Silakan, tapi yang penting kita tahu kenapa. Sebab kebanyakan orang bila dia tak tahu sebab apa benda ni orang buat macam ni, dia ikut-ikut, akhirnya dia jadi stres. Bankrupt, stress, whatever. Stres apa semua akan membandingkan hidup dengan orang lain. Jadi tak bersyukur lah dengan apa kita ada. Dia dah ada bini, dia tengok bini dia tak elok, bini orang lain lagi elok. Lepas tu dia dah ada lelaki, tengok lelaki orang lain lagi poning, kecamuk dia hidup ni. Faham tak? Tapi betul lah, maknanya apa yang saya sama lah faham. macam ni lah satu. Sama macam katakanlah benda-benda, katalah kita bukanlah nak ulas benda ni kan, tentang kalau kita tengok sekarang trend berlaku sesuatu dalam rumah tangga. Okay, so katalah artis buat benda-benda macam ni kan. So untuk artis tu, apa jadi pun dia ni ada duit. Tak ada duit. Sebaik lelaki baik perempuan, dia gaduh-gaduh baik lawyer ada duit. Tiba-tiba ada orang biasa pula, dia pun nak buat up apa semua ni dengan nak FYP dengan duit tak ada, dengan ni daripada bayar lawyer apa semua, lebih baik duit tu kumpul-kumpul bagi kan? anak-anak bagi anak-anak. Betul tak saya cakap? Betul. Teruskan hidup itu kan lagi bagus. Betul. Itulah. Tapi apa yang saya faham abang cakap sekarang ni maknanya kita tak boleh kontrol benda luar, tapi kita kena kontrol benda kat dalam kita ni. Macam contoh family kita, kalau kita sebagai ship of the man, kita man kena of the educate. ship. Yes, problem dia sekarang ni, masalah dia adalah ramai lelaki sudah tak jadi lelaki. Betul. Role as a man to lead the fucking ship tu yang tak ada. Betul. Bukan tak adalah, kurang. Dah tak firm, lost the power. Sebab apa lost power? Sebab ekonomi. Jadi saya sangat mengesyorkan lelaki kita memang kena handal dekat dalam ekonomi. Betul. Tak ada cara lain. That's the only, salah satu power yang kita ada kan, to provide and protect. Daripada semua sejarah ketamadunan manusia memang itu. Katakanlah lelaki keluar kan, belum pakai cawak pergi memburu, bawa balik makanan tu adalah a part of the economy. Kita bukan cakap pasal kaya Betul. Kita bukan cakap pasal kaya. Kaya ni dia lain cerita dia. Ini pasal untuk memastikan keberlangsungan ni semua okey. Sebab Arif jangan terkejut. Kat luar sana ada orang mesej saya apa semua kan. So saya buat video untuk laki dia lah, apa benda yang kejap-kejap main dam, kejap-kejap main game, kejap-kejap main judi online, apa benda. Faham tak? Faham.
Benda tu punca pada ekonomi yang kurang lah. Punca lelaki yang sudah tidak menjadi lelaki yang sepatutnya. Lelaki sepatutnya memang kita ni ada emosi, tapi kita always kena ada power to control the emotion. Tuan bayangkan, ini datang daripada Barat. Betul. Barat bagi tahu lelaki it's okay untuk follow kau punya perasaan. Sebagai. Kita bukan tak cakap jangan menangis. Silakan menangis, tapi kita tak tunjuk kita punya weakness. Betul. Sebagai lelaki. Sebab apa? Sebab lelaki ni hidup dia memang penuh dengan tanggungjawab, dan dekat mana sudut dan jawatan pun kita always akan jadi leader. Sama ada kita jawatan rendah sekalipun, kita akan leader kepada keluarga kita. Faham? Leader kepada adik-adik kita always akan jadi leader. Lelaki memang macam tu. Okay? Jadi bila kita ni sebagai leader, bayangkan kita dalam kapal yang sedang di lambung ombak dengan ribut dan badai. Kita sebagai leader tiba-tiba nangis semua. Saya tak sangka cuaca. Bila saya tengok tadi arah timur barat daya, cuaca elok. Saya tak sangka tuan-tuan. Contoh kan. Apa jadi kat yang duduk bawah kapal kita? Goyang lah dia orang. Panik lah. Tapi kalau kita sabar semua. Kalau kita goyang ni, keadaan terkawal. Benda macam ni tak lama saya akan handle. Dengar apa yang saya cakap, follow apa saya buat. Okay, kau pergi ni, faham tak? Dia semua okay, dia fokus on the solution. Itu penting, lelaki kena kawal emosi. Betul lah. Faham tak? Tapi kita dah jadi it's okay, boleh. Nangis lah. Bisnes tak laku, nangis lah. Letak lagu background belakang. Okay, saya buat video tu, saya cakap kan, saya sebab tu saya cakap, orang kita ni bukan semualah segelintir. Sebab apa hidup dia tak boleh pergi jauh? Pertama, cepat terasa. Emosi. Kedua, cepat kecil hati. Ketiga, cepat mengajuk. Keempat, cepat sugul. Kelima, mudah syahdu dan sayu. Cakap sikit je kecil hati. Contoh kita buat video, kita cakap, kau niaga ni tak payah menangis. Kau tunggulah balasan kau nanti. Betul lah. Betul lah, betul. Kan kita bagi tahu dia supaya kau jadi strong. Faham tak? Tapi nampak tak betapa lemahnya kita cakap sikit dia terasa. Cuba kita ambil sudut yang positif. Kita ni banyak sangat terasa tuan. Betul? Faham tak? Perasan tak? Dalam kita punya environment ni mudah betul. Sensitif. Contoh raya ni. Berapa ramai yang terasa? Oh, kau tak tahu rumah aku, kau pergi ni. Tak ajak aku lah. Ada banyak benda dengan inflation. Betul. Dengan keadaan ekonomi yang tak menentu, dengan keadaan global. Dengan entah kita tiba-tiba gempa bumi, persediaan. Betul. Apa, dengan ada banyak benda yang kita kena risaukan. Akhirnya kita being dragged down dengan benda-benda macam ni. Kecil hati dengan kau, kenapa cakap macam ni? Faham tak? So saya bagi tahu orang, kita tak nak dunia ni keras. Orang macam mana pun, tak semua orang boleh jaga hati kita. Kita yang kena jaga hati kita sendiri. Kita yang kena pujuk hati kita sendiri. Faham tak? Siapa mengajuk dia memang rugi. Sangat-sangat rugi. Siapa mengajuk rugi. Mengajuk tak nak makan lapar. Betul. Siapa mengajuk tak nak makan lapar. Simple je. Simple. Betul? Kan? So macam sepanjang perjalanan hidup abang kan. Seperti mana yang saya tahu, abang mulakan perniagaan whatever tanpa loan, betul tak? Before this Sampai sekarang Alhamdulillah. Sampai sekarang saya tak pernah buat pinjaman bank untuk urusan bisnes. Okay, saya nak tanya abang lah kan. At the first place, pada awalnya abang bermula, of course struggle tu banyak. Tapi apa yang mengajar abang supaya macam, walaupun aku boleh pinjam duit daripada bank, tapi aku tak nak pinjam benda tu, and aku cuba masukkan duit, and then aku boleh rolling. Apa yang membuat abang boleh berfikir benda tu pada awalnya? Setengah orang macam, kita dah cash flow, kita dah cantik, kita dah boleh buat loan, kita boleh buat ni. Apa yang membezakan abang dengan orang macam ni? Pertama, saya belajar daripada kesilapan. Saya individu. Bila saya sebagai individu, saya buat silap. Kita semua buat silap. Saya pernah buat silap.
untuk peribadi punya contohlah terbeli motor Yamaha Ego dekat Singa. Kan maka kena bayar bulan-bulan mahal. So sepatutnya harga sekian, bila bayar bank baru saya tahu harga dia 3 kali ganda 4 kali ganda macam tu. Jadi so ada benda-benda yang silap-silap yang saya rasa jadi slave. Saya jadi slave kepada benda-benda yang loan yang saya tak sepatutnya. Okay, saya bukan cakap semua, yang tak sepatutnya. Okay, now bila saya buat bisnes, okay, yang pertama, kenapa saya, apa yang membuatkan saya fikir tak perlu buat loan apa semua ni? Sebab tak perlu. Faham? Sebab tak ada keperluan. Katalah untuk apa? Untuk nak buat bisnes lain, saya boleh develop daripada jalanan. Kan saya boleh create the cash flow. Faham tak? Lagi satu orang tak faham. Bila kita nak growkan bisnes, kita memang perlukan duit. Untuk dapat duit ni bukan satu cara je. Betul. Ada banyak cara lain. Tapi orang nampak satu cara je. Cara mudah tu. Iaitu pergi bank. Tapi ada banyak cara lain. Betul. Contoh, katakanlah katakanlah ada orang kadang-kadang budak-budak muda. Saya bukanlah downgrade dia orang, tapi saya nak ajar sikit supaya dia berakal sikit. Budak-budak kadang-kadang banyak tengok rancangan-rancangan dekat overseas ni. Dia ada idea bisnes. Shark Tank. Tak kisahlah apa dia rasa bagus ni, idea ni memang akan pergi boom apa semua. Nak start ni tapi dia tak ada duit. So apa dia buat? Dia pergi jumpa orang untuk minta invest kat dia. Okay, saya nak tanya kepada budak-budak yang kata benda ni bagus, for the first place, apa yang kau dah buat yang kau mampu untuk kau start benda ni? Contoh, kalau kau ada motor, ada kereta, ada slipper, ada baju, ada seluar, benda kat rumah kau banyak dan kau jual bergolok bergadai untuk buat benda yang kau betul-betul percaya ni. Ada kau buat? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam 7 keturunan kau yang ada ni, Pak Lang, Mak Lang, Kepala Bana apa semua ni, dengan ketua kampung, kau dah habis dah pergi jumpa orang-orang yang kenal kau ni. For the first place, kenapa kau pergi cari strangers? Kalau kau betul-betul rasa benda ni memang bagus. Faham tak? Faham. Ini ramai orang tak faham. Betul lah, sebab macam kalau kita start dari zero and katakan dalam masa sebulan 2 bulan and kita boleh collect 100,000 200,000, why not kita teruskan je instead of kita tambah lagi hutang kan? Betul. Lagi satu, kenapa nak kena, okay, ramai orang, sebab tu masalah dia tak boleh kawal dia punya kemahuan sementara. Okay, dia dah boleh buat 1,000. Okay, dia rasa aku kalau ada duit lagi 300,000 aku boleh buat 1 million. Tak, kenapa nak kena pergi 1 million dalam keadaan kau tak boleh? Betul. Buatlah apa yang boleh dulu. Faham tak? Kenapa tak nak? Contoh sama macam orang nak start berniaga kan. Berapa ramai tanya orang, bang macam nak start berniaga? Kita cakap lah boleh join affiliate, dropship. Kau tak payah start keluar duit, kau just daftar pergi promote. Sebab apa dia tak nak? Untung RM5, RM3. Memilih select. Sebab dia nak terus income RM30,000. Tak boleh. Faham tak? Betul. Start lah dengan RM3 dulu. Main kuantiti. Saya jual minyak rambut dulu, berapa je untung dia? Start lah dengan sikit-sikit dulu. Sebab abang dalam diri ada darah. In the blood. Sebab tu saya cakap, entrepreneur in the blood. In the blood. It's in the blood. Betul lah, betul. Saya tu terang cakap, saya bukan nak downgrade orang ke apa. Ini setelah melihat pelbagai sudut dan saya terapung di jagat raya kan, saya dapati sebenarnya bisnes bukan untuk semua orang. Betul. Tapi semua orang boleh cuba. Tapi bukan untuk semua orang. It's in the blood. Betul. Kan? Tapi betul lah, macam ya, benda ni kadang-kadang dia jadi dilema saya. Mungkin loan untuk bank ni ada kebaikan dia untuk orang yang dia ni tengah fikir nak buat loan ni. Bukan. Boleh jadi part of that. Okay, saya bagi cadangan ni. Okay, kalau katalah awak nak guna duit kan, awak kena set macam ni kan. Ingat saya cakap sampai bila-bila. Jadikan loan tu benda yang last sekali antara hidup dan mati, last sekali ujung. Betul. Faham tak? Betul. Jadi tapi sebelum tu gunalah 1,001 cara lain. Sebab macam saya fikir, walaupun kita mampu untuk dapatkan loan, tapi kenapa nak buat benda tu kan? Kadang-kadang dia jadi dilema bang. Dia jadi dilema. Kadang kita punya capital yang kita nak buat ni mungkin besar. Kita punya mission kita tu mungkin besar. Okay, tapi kita still boleh control lagi. Awak ingat saya pesan ni satu konsep kita nak. Inilah konsep yang paling boleh minum boleh lah. Okay. Air ni okay guys.
Saya dapat rungkai satu benda. Selama ni bila ada orang tetamu datang, saya belikan almond latte. Bila saya tanya, minum kopi ke tu? Oh, minum. Bila dia start minum almond latte, bergerak alkom dia. Tapi dia steady dah, dia kawal. Rupanya tak habis. Semenjak daripada hari tu, saya beli air coklat. Terbaik. Terbaik. Sebab yang minum pahit ni hanya mereka yang wajah manis saja. Jadi mereka yang tak berapa manis, mereka memang memerlukan kemanisan coklat, daripada sumber yang lain. Okay, berbalik kepada yang tadi tu. Awak ingat ni, ini memang padu punya. Okay. Konsep yang paling isbah sekali lah. Okay. Kalau awak nak buat loan, katakanlah RM500,000. Awak ada duit RM500,000 tu. Faham? Awak nak buat loan RM500,000, awak ada RM500,000 tu, bawa buat loan. Okay, faham. Sebab RM500,000 awak tu, awak nak pergi letak kat tempat lain. Faham? Kalau apa-apa berlaku, awak ada duit ni. Ini sebenarnya orang kaya raya buat, company besar buat. Contoh, dia buat loan 2 juta. Dia ada aset 5 juta, 10 juta. Tapi kebanyakan orang, dia buat loan dengan dia tak ada apa-apa. Yang ini mampus, jadi slave. Betul lah. Betul. Itulah konsep paling betul sebenarnya. Orang yang kaya betul-betul dia buat loan bila dia aset dia melebihi lah. Maksudnya if anything happen, dia sebenarnya dia ada duit tu. Cuma duit tu pakai kat tempat lain. Faham tak? Kalau apa-apa berlaku, dia boleh bayar. Tapi kebanyakan orang, dia tak ada. Faham tak? So sebab tu bila tak boleh bayar, jahanam. Stres. Faham tak? Betul lah. Benda tu penting. Sebab bagi sama saya macam nak beli kereta. Katakanlah kereta RM300,000. Awak ada RM300,000 tu. Bawa beli kereta tu. Betul. Kau tak ada, tak payahlah. Nak terlalu nak sangat, kau sewa je lah sebulan. Hilang steam tu, tak payah dah, cukup lah. Betul. Kau dah fikir pasal benda lain dah. Sebab bagi saya kan, sebab bila kita kat sekolah dulu bang, tak tahu lah zaman saya lah, kita tak di-expose sangat benda-benda macam ni. So that's why bagi saya sometimes benda-benda macam ni patut di-exposekan daripada zaman sekolah, sistem sekolah kan, supaya tapi itulah sistemnya. Itulah sistemnya kan untuk manusia sekarang ni kan. That's why bila saya fikir, bila orang habis je sekolah, lingkup disebabkan benda-benda macam ni. So itulah saya fikir, sampai bila benda macam ni agak sampai bila? Okay, so ini antara peranan internet lah. Internet telah mengubah landscape pemikiran manusia. Ada orang dah start mula faham, tapi tak ramai. Majoriti masih dalam sistem tu lah. Okay. Tapi kalau tanya saya sampai bila, saya tak tahu. Tapi sebagai seorang manusia, kita kena faham macam ni. Kita tak boleh salahkan, katakanlah, The Matrix, all the system ni bullshit, membuat kamu apa ni, macam-macam lah, Freemason lah, apa benda. Tahu Freemason apa? Freemason. Freemason yang jahat. Freemason orang baik, dia lawan. Okay. Macam saya Freemason, Freemason lah. Okay. Baik punya, untuk lawan dengan yang jahatnya. Okay. So benda-benda macam ni, kita kena faham. Untuk menguruskan manusia yang berbilion, memang kena ada sistem. Yeah. Bayangkan kalau tidak ada sistem pendidikan awal kanak-kanak, tak ada belajar ABC, nak membaca apa semua, jahanam tak? Kucak-kacir. Manusia jahanam lah. Seorang atas pokok, seorang dalam mesin basuh, faham tak? Seorang dalam peti ais. Jadi manusia tu, tamadun tu tak ada. Okay, so sistem kena ada. Sebab kalau tak ada sistem, lagi teruk. Dia panggil mudarat yang ni kita kena buat untuk mengelakkan mudarat lebih besar. Okay, so sistem kena ada. Okay, along the way, menjadi tanggungjawab setiap orang untuk kenal pasti diri dia, adakah sistem ni sesuai untuk aku? Betul. Dengan kebolehan aku, dengan karakter aku, dengan kemampuan aku, sesuai tak? Kalau tak sesuai, kenapa nak kena ikut? Dengan capability kita lah. Yes, itu sebenarnya tanggungjawab setiap orang. Betul tak? Konsep dia macam tu lah. Jadi, katakanlah bab sekolah. Okay, kita tahulah bila zaman sekarang ni, saya punya view saya lain sikit. Okay, saya lebih kepada sejagat. Saya tahu ada kadang-kadang budak-budak baca buku Robert Ajmain, tengok video-video ni orang ngamuk daripada ni, cakap semua sistem bullshit apa semua. Dia cakap bullshit. Tapi dia tak ada apa-apa. Jadi rebel lah. Dia nak jadi rebel. Tapi dia tak ada apa-apa pun hidup dia. Okay, so kita kena faham, nombor satu, kita tak boleh untuk ubah the whole world.
Ni bukan kerja kita. Betul. Dan sistem yang terbangun hari ni pun mula-mula tak dinafikan. Ada orang yang nak tawan dunia ni, dia plan. Okay, dia plan. Okay, tapi along the way tu dunia ni bergerak sendiri. Tiba jadi macam ni lah, faham tak? Mustahil dalam beberapa orang ataupun sekumpulan manusia boleh mengawal dunia dengan bilion ni. Mustahil. Faham tak? Betul. So along the way tu terjadi benda-benda ni. Yang terutamanya faktor ada iblis lah bersama-sama mereka tu, setan. Ni janji setan. Betul. Dia akan bagi manusia. Okay, tuan bayangkan lah, macam mana seorang manusia biasa nak fikir untuk memporak-perandakan dunia, dan tentulah setan yang bagi dia idea. Betul. Faham tak? Sebab tu kita orang Islam, kita always kena jaga kita punya takwa kita kan. Jadi apa-apa idea daripada kita jadi orang baik, jaga amalan kita dapat idea, insya-Allah idea tu idea baik. Betul. Kalau orang tu jahanam, kepala otak dia ni, dia dapat idea tu semua jahanam. Macam tu lah kan. Jadi so sistem ni, semua sistem bana apa benda semua ni, dia kena ada. Kalau tak mungkin jahanam. Faham tak? Jadi kita yang kena faham sistem tu. Kita kena faham macam mana aku nak menggunakan sistem ni untuk make use of it untuk kepentingan aku, untuk meneruskan keberlangsungan hidup. Betul. Daripada gaduh tukar sistem macam mana. Sistem yang ada hari ni pun dibangunkan beribu-ribu tahun. Betul. Tiba kau nak tukar sistem baru macam mana? Lagi jahanam. Faham tak? Macam itulah konsep. Simple dia. Okay, katakanlah kau rasa sistem education tak bagus, kan? Kau pergilah hantar anak kau sekolah private. Betul. Asal kau tak mampu? Tak boleh nak buat apa kat benda tu. Betul, dia tak mampu. Betul, kau sembang pumpang nak jadi rebel kan. Faham tak? Jadi kalau kau rasa sistem, katakanlah sekolah kerajaan tak bagus, hantarlah anak kau private. Betul. Ataupun homeschool kau benda. Gunalah duit kau. Yes, betul. Ini tak mampu. Tak mampu. Tak Faham tak? Buat apa kau complain, tak ada solution. Contohlah. Betul. Ada ramai orang komplain pasal universiti lah, apa benda ni, apa semua, tapi tak ada solution. Saya adalah benda-benda yang saya tak berapa setuju dengan sistem pendidikan. Contoh, ada ramai orang setuju dengan saya. Ada banyak kos yang ada ditawarkan hari ni yang merapu pun. Betul. Dan tak ada demand. Kan? Dia orang guna syllabus ataupun meeting, bila tengok minit mesyuarat dia orang ni, katakanlah yang 20 tahun punya dulu, mana relevan dengan kejayaan yang ada sekarang. Betul. Faham tak? Betul. Dengan keperluan yang ada sekarang ni, dengan kecanggihan teknologi, banyak benda yang dah tak masuk akal, tapi still dia offer untuk orang belajar apa semua. Kesian budak dah habis belajar, loan. Tak tahu loan, lepas tu tak tahu nak kerja apa. Sebab tak ada demand, orang tak ada ambil. Itu yang pertama. Tapi saya tak adalah pergi buat video, jangan masuk. Tentang semua kan. Tentang tak adalah. Saya solutionnya. Yes, saya buka college saya sendiri. Betul. Walter College. Faham tak? Faham. Jadi, find the solution first. Solution lah. Boleh orang ngamuk. Kau ngamuk tak bagus. Apa kau buat? Apa katakanlah kau rasa benda ni tak bagus. Apa yang kau buat sebagai ganti. Untuk benda kau tak bagus? Betul. Faham tak? Contoh saya buat college. Budak-budak belajar benda yang dia nak guna sahaja dalam tempoh singkat, terus boleh make money. Betul. Faham tak? Sebab itu je konsep masuk universiti. Orang akan cakap lah, suruh ilmu penyuluh hidup apa benda, tak. Sebenarnya kau nak guna ilmu tu exchange untuk dapat duit. Betul tak? Betul. Untuk kerja. Start gaji 2,000. Betul. So kalau saya boleh buat satu benda, katakanlah tentang kemahiran yang kita nak guna, belajar 2 bulan, bulan ketiga dah boleh start dapat income. Okey tak? Okey dah tu. Solution lah. Betul. Faham tak? Tapi saya tak cakap jangan pergi sana tak bagus apa. Tak boleh. Lah. Betul. Tapi betul lah, dia find the solution first. Solution lah. Kalau ada pumpang kat Facebook tak macam ada orang marah saya, itu bising kat kedai kopi apa kan. Bising kat kedai kopi lah apa benda ni. Buka kedai sendiri. Tapi dia orang tak datang pun. Betul lah. Yang bagi cadangan, bukalah kedai sendiri yang marah tak datang. Sekarang ramai orang stres bang. Ramai orang stres. So biasa lah tu benda-benda macam tu kan. Biasa lah tu. Banyak. Selalu datang sini memang best. Banyak knowledge dapat. Betul. Dia reminder. Sangat-sangat tapi reminder. Awak kena syukur banyak tak semua yang terpilih. Betul. Saya bersyukur sangat-sangat. Lepak je. Tengok tadi terbuka ke bola otak. Betul. Saya paling impress untuk syllabus kita malam ni. Syllabus kita malam ni pasal kripto tu especially. Kadang benda tu bagi saya mungkin orang lain fikir basic. Tapi kadang-kadang otak kita ni tertutup. Sama macam katakanlah sekarang ni kan tiba-tiba jadi macam trend pula dah jadi trader. Okay?
Dulu orang yang ada exposure tentang trade dekat stock market, kamu ni orang yang dalam bidang korporat, orang kerja bank, dia orang yang tahu. So bila datang media sosial, so orang yang faham ni pun kita faham lah dia pun nak make money. Betul. So dia tengok ramai orang nak belajar, siapa nak belajar, bayarlah kan. So dapat affiliate. demand and supply lah. Tak boleh lah marah dia orang tu. Memang that's the way lah kan. Silakanlah buat. Jadi so benda ni dah jadi exposure kepada ramai orang. Cuma ramai orang tak apa faham. Contohlah dia nak jadi trader benda. At the end of the day dia guna ni. Kau kalau duit pun tak ada apa benda. So what do you expect? Macam tu lah. So, macam contoh pendapat abang lah kan. Saya banyak suruh tanya pendapat. Saya tak boleh cakap confirmation kan. Pendapat abang kan. Bila kita ada money and ramai orang kat luar sana bercakap pasal investment, whatever. Lagi-lagi invest kat trade lah, invest kat tu lah, invest kat makanan lah. Untuk pendapat abang, the real business apa sebenarnya? Real business I mean real like for the profit yang profitable. Macam contoh ada setengah orang dapat duit, dia pergi invest dekat digital money. Ada setengah orang yang old school punya style, dia memang stick on the macam buka kedai makan, buka kedai kopi, benda-benda macam tu. Adakah benda macam tu still relevant dalam zaman sekarang bang untuk pendapat abang? Okay. Investment lah. Bagus lah. Investment. Satunya bagus lah dia ada kesedaran. Itu adalah satu tabiat orang kaya. Iaitu bila dapat duit, membelanjakan duit dia. Kita dibesarkan dengan, kita datang daripada family biasa. Kita tak bolehlah salahkan mak bapak kita, memang itu yang diorang tahu pun. Betul. So kita dibesarkan dengan mindset jimat dengan simpan. Tak, kan betul tak? Tapi mindset orang kaya ialah always membelanjakan duit dia. Membelanja tu antaranya ialah invest lah, to make more money. Baguslah dah ada mindset investment. Okay. The konsep investment, pertama kita kena tahu konsep dia dulu. Invest ni mestilah kita kena invest duit, money that you are willing to lose. Duit yang kita sanggup hilang. Maksud kalau duit tu hilang, kita tetap boleh makan nasi ayam macam biasa. Faham tak? Tak membuatkan kita duduk dalam bilik gelap, on lampu RGB. Aku dah agak. Okay? Itu rules dia. Kalau nak invest, kau invest lah suka hati kau mana-mana, dengan syarat duit tu adalah duit yang kau hilang pun tak apa. Tak ada masalah. Itu nombor satu. Okay, kedua, okay, untuk invest ni kita kena ada pelbagai lah. Okay, pelbagai. Kita tak boleh depend satu tempat. Pelbagai. Jadi kita ada tak kat sini, tak kat sini, tak kat sini, tak kat sini. Dan semua tu kita tahu risiko dia apa. Okay, dan the biggest return, tak ada siapa yang boleh sangkal adalah invest terhadap bisnes kita sendirilah. Betul. Kita boleh pergi berapa ribu % yang kita nak pun boleh. Faham tak? So kita tak depends on others. Faham? Cuma buat bisnes ni datang dengan risiko. Yang mana kalau ikut data 3 tahun yang pertama 90% bisnes baru akan bungkus dalam market. Sebab tu tak heran tengok buka kedai ni buka dah tutup. Orang ni meniaga. Dulu pumpang-pumpang dah tak ada. Faham tak? Faham. So itu data. Sebab apa? Sebab sekarang ni hyper kompetitif. Semua orang boleh berniaga. Jadi dia sebenarnya kadang pasal nak benda tu dia masih ada demand dalam market, cuma yang supply dia ramai. Betul. Jadi customer ada banyak pilihan. Banyak pilihan. Kan? Jadi usahawan ni dapat seorang sikit. Dulu dia seorang nyenyak. Ataupun 3-4 orang je nyenyak. Market ni. Tapi sekarang semua dah boleh buat, jadi kongsi seorang sikit. Macam tu. Betul. So tu persaingan dia jadi dahsyat. Tapi yang apa yang saya faham abang cakap sekarang, the best investment is Kat for business our ni, ya? business sendiri. Ya, betul. Okay, lagi satu. Okay. Seterusnya, lagi satu prinsip untuk kita invest ni, okay, kita kena tahu, kita kena always in control. Saya ada kawan, okay, nama dia Rahsia. Bahroma. Baru, okay. Dia letak duit kat satu tempat ni, juta-juta lah nilai dia. Okay, tiba-tiba tempat yang dia letak ni something happen. So duit dia tak dapat balik. Shit. Tapi Nampak? dia willing to lose lah. Tapi dia tak willing lah. Oh dia tak. Itu saya cakap, pertama asas tu kena betul. Betul. Iaitu willing to lose. Kedua, kena in control. Contoh kita letak di sana. Sebenarnya bila kita letak di sana tak ada apa pun in control. Contoh, ramai orang kerja kan. Ini tengok saya rungkai kepala otak. Ramai orang kerja kerajaan swasta. KWSP tu adalah investment dia orang untuk hari tua. Retired. Tapi dia ada control tak? Tak ada. Tak ada. Dia tak in control, padahal tu duit dia. Government control. Slow sikit.
Betul lah. Dia tak in control sebab barang duit rumah. Ini kan duit saya. Shut up. You are not boss here. Betul. Kan? So dia kena faham lah. Konsep tu yang pertama, dia tak in control pun tu. Jadi dia kita dah tahu dah katalah KWSP ni kita tak in control. Jadi dia a part of aku punya masa hadapan punya fund. Kemungkinan kalau ada. So kalau dia depends kepada tu, if anything happen, janam tak hidup dia? Janam lah. So kau ada lagi 40 tahun hidup panjang ni, kenapa kau pergi tunggu itu je? Develop lah banyak benda lain. Itu masalah ramai orang. It depends on the benda one basket saja. And basket tu pula long term punya basket. Dan dia tak in control. Faham tak? Dia tak ada kepastian. In control tu penting. Okay? Kita nak invest satu benda yang kita boleh control lah. Contohlah, okay. Sebenarnya banyak benda tak in control. Katakanlah awak letak duit kat mana-mana lah. Kan dalam apps tu lah. Okay, kalau awak withdraw, duit tu tak masuk, apa nak jadi apa? Awak nak pergi cari, awak nak pergi report kat siapa? Betul lah. Okay, lepas awak report, dia kata kami sedang siasat. Lepas tu apa jadi? Tak ada apa. Nampak tak? Itu kita ada fikir tak? Oh, aku ada duit kat sini. Okay, withdraw lah. Withdraw we are sorry, di macam-macam dia kata ada angin lintang lah apa benda semua. Jadi duit ni akan lambat lah benda. Okay, apa jadi? Tak boleh buat apa. Kita lost. Dia kata lah report, lepas tu nak pergi lawyer lah apa, keluar duit lagi. Apa jadi? Sebenarnya kebanyakan ni tak in control. Tak control. Dan sebab tu kena ada dalam kita punya portfolio investment, ada benda yang kita tak in control, ada benda kita control sikit, ada benda kita 100% control. Itu game dia. Kena pelbagai lah. Tak boleh depends lah pada KWSP saja. Benda tu lah kan. Okay, lagi satu. Tengok saya rungkai ni. Banyak benda kita rungkai. Banyak rungkai yang ni. Ini saya nak buka minda orang lah. Kebanyakan orang, okay, Arif bayangkan katakanlah dia ni kerja kerajaan ataupun kerja swasta ataupun dia berniaga. So dia pun simpan duit lah. Orang berniaga simpan duit tempat dia. Orang pencen, dia ada pencen. Orang kerja kerajaan swasta, dia ada KWSP. Jadi dia tahu 30 tahun sekarang umur dia 30. Dia akan pencen umur 60. So dia tahu dah lagi 30 tahun aku akan dapat duit sedepuk sekian. Jadi sepanjang hidup dia 30 tahun ni, dia harapkan duit tu. Dia dah plan lah Okay, cuma tak ramai orang kira tau bahawa katakanlah dia dah kira dah 30 tahun daripada sekarang dia akan dapat 1 juta. Tapi tak ramai orang kira dan sedar bahawa 1 juta 30 tahun daripada sekarang nilai dia tak sama dengan hari ni. Betul. Inflasi setiap tahun lain. So kalau dia dah plan hidup dia daripada sekarang untuk 30 tahun lagi, sebenarnya tak logik pun. Rugi lah. Sebab kalau dia dapat 1 million, angka dia memang 1 million, tapi nilai dia waktu tu tak sama macam ketika hari ni yang 30 tahun yang sebelum tu. 30 tahun pula. Jadi solution dia ialah sama. Jangan depends kat situ. Kita ada 30 tahun kan, why not kita explore macam-macam benda. Tak kisahlah kau kerja kerajaan, kerjalah. Kerja swasta, kerjalah. Belajar benda baru, how to earn more, develop skill baru. Cuma kadang-kadang dalam masyarakat kita, bila orang yang start nak earn more ni, datang pula ni reminder, dunia bukan segala-galanya. Tak payahlah kerja duit apa sebenarnya ni. Ini semua melalaikan dan sebagainya. Okay, itu semua betul tuan. Betul. Kita orang Islam, kita nak mati masuk syurga. Betul. Dalam sambil-sambil kita tunggu Tuhan tarik nyawa kita, hidup ni ada kos. Ada pilihan kita. Hidup ni ada kos. Kita tengah tunggu, awak umur apa? 26. Sambil kita tunggu Tuhan tarik nyawa kita dan kita boleh mati anytime. Tapi lepas tu sekejap lagi nak start kereta, ada kos lah hidup ni. Betul. Kena isi minyak. Kena ada tempat tinggal. Sama ada kita suka atau tak, hidup ni ada kos dia. Kita tetap kena cari duit. Maraton. Kita tetap kena cari duit. Okay, katakanlah kita nak cari duit, relax je lah dengan apa yang ada. Macam mana nak survive? Okay, ada orang income yang sama. Income dia sama tau, masuk setiap bulan. Tapi nilai duit ni susut. Lepas tu lagi satu dia tak kira, ialah setiap tahun atau 2 tahun sekali
ahli keluarga dia makin bertambah. Jadi macam mana tak jadi income dia tak cukup. Kadang-kadang orang tu rasa kan, aku ni membazir ke, aku ni salah susun ke. Bukan, Dia tak double income dia. dia tak tambah income je. Betul. Memang tak nak kena tambah income. Selain mana kita guna duit kertas, memang kita kena tambah Memang income. kena tambah. Tapi macam contoh abang punya pendapat sekali lagi. Pendapat sekali lagi. Macam saya tak kerja under orang lah. 9 to 5 kan. Macam orang lain yang kerja government especially 9 to 5. Macam mana cara dia untuk double up income dia? Kalau jenis yang busy gila babi, pukul 9 sampai 5, 9 sampai 5 balik penat. Apa orang macam ni yang ikut pengalaman? Sebab abang pun dulu ada pengalaman macam tu. Apa Sebab tu untuk bagi? nombor satu, ini adalah nasihat saya untuk mereka yang umur 20-an. Okay, yang mana senior-senior ni nanti kita buat nasihat lain. Okay, so ini untuk 20-an. Okay Arif, okay, hidup ni ada fasa dia tau. Okay, saya ketika umur saya belasan 20-an, saya memang nyak Arif. Ketika kawan-kawan lepak tengok wayang, ketika kawan lepak minum, cafe hopping, ketika kawan-kawan lepak kelab, ketika berjimba-jimba dan sebagainya, saya enyak diri saya kerja. Apa-apa cara boleh cari duit, saya buat. Saya korbankan masa muda saya. Alhamdulillah hari ni umur saya 30-an. Saya dah tak tahu dah yang mana Sabtu, mana Ahad, mana cuti. Sebab hari-hari macam hari cuti. Okay. Dan raya pun saya tak tahu sebab hari-hari macam hari raya. Okay. Sebab jadi saya dapat this kind of life, alhamdulillah, daripada perjuangan saya sanggup tinggalkan banyak benda yang orang muda lain tak sanggup. Faham tak? So sebab tu saya selalu cakap kepada orang yang masih muda, hidup ni ada fasa dia. Mula-mula tu kita memang kena lose some, kan? Lose some, win some, supaya at the end of the day we win all. That's how. Jadi masa saya, waktu saya muda tu, saya tak ada balance langsung hidup saya. Faham tak? Life balance tak ada. Langsung balance. Tapi bila sekarang ni tak terbalance dah hidup. Faham tak? Faham tak? Faham. So itu dia orang kena satu harga yang diorang perlu bayar. Sacrifice lah. Tapi masing-masing kena pilih lah. Kau nak yang mana satu? Kau nak sehingga sampai bila-bila kena hustle, ataupun kau sanggup ada fasa-fasa hidup. Sebab kita kena tahu, kita nyak sampai lunyai ni, setiap phase tu dia lain. Okay, ada phase kita nyak pakai kederat, ada phase kita nyak pakai kepala otak, ada phase kita nyak macam-macam sumber. Okay, so sebagai manusia yang ada kederatnya kita ni, berapa lama kita, sebab waktu muda ni lah kita ada kederat. Kalau tidur pukul 3-4, esok bangun boleh kerja steady sebab kita muda. Betul tak? Jadi bila dah esok dah tak berapa muda, tidur pukul 10 pun mata dah start, lepas bulletin utama dah tidur. Bulletin utama sial. Lepas yang berita sukan tu dah start lelap. Kan? So waktu muda ni lah. Waktu muda lah kita. Jadi untuk kawan-kawan yang katalah kerja kerajaan, macam mana nak tambah income, alhamdulillah, kepada kawan-kawan yang kerja kerajaan sekarang yang ada masalah keuangan, alhamdulillah sekarang ni kita hidup dengan ada macam-macam peluang nak dibandingkan dengan saya dulu. Sekarang ada e-hailing. Ada e-hailing macam-macam. Kau boleh kau start motor, kau daftar apa gambar 3 keping apa semua, dapat box apa semua, untuk dapat 100, RM150, insya-Allah boleh cari, ataupun RM40 boleh dapat. Tanpa ada benda-benda yang kau kena belajar. Itu maksudnya nak buat tambah income ni, start dengan benda yang kau tak payah belajar lama-lama. Kadang ramai orang silap. Dia nak tambah income, dia pergi surkus apa benda 3 tahun belajar, padahal nak tambah income je. Ya. Faham tak? Rules tambah income, start terus dengan benda yang kau tak payah belajar banyak pun. Take action terus. Contoh nak start motor, betul tak? Kalau aku nak tambah income tapi nak kena belajar bawa motor dulu, nak kena ambil lesen, letih. Kau nak guna duit ni, dah kata hustler bang. kan? So, tak, tu kena bijak lah. Betul. So kau kena tahu yang mana yang paling cepat kau boleh start untuk tambah income. Gila. Ada banyak cara kan nak tambah income. Lagi sekarang banyak abang kan. Banyak. Food Panda ada, balik kerja office Start. tukar baju Okay, bawa. cuma isu dia rajin ke? Rajin, betul. Sebab at the end of the day,
Rupanya rajin ni memang penting lah. Penting. Malas tu Bila sangat-sangat takut. kita cerita punya panjang podcast ni, rupanya memang kena rajin. Rajin je asas utama dia. Betul. Nak dapatkan skill baru kita kena rajin. Betul lah. So itu saja. Thank you Ray. Okay, thank you so much Abang Tuan Azri. Oi, ini kali keberapa kita lepak macam ni? Saya rasa banyak kali lah. Tapi Tak, ada off camera lah kan. Tapi saya rasa awak boleh jadi watak seterusnya. Watak terus. So dia nampak punchline tu sebab ada orang kadang-kadang. Sebab tu saya cakap okay, dia lain skill tau. Arif Hassan tak? Okay, meniaga ni satu skill, Betul. bercakap satu skill, Communication. menyanyi satu skill, push up terbang satu skill, menulis satu skill, Betul. apa lagi, buat konten satu skill. Ada orang dia ada satu skill, yang lain dia tak ada. Faham tak? Main bola satu skill. Ada orang dia boleh cakap tapi tak pandai make money. Betul. Macam dia cakap, ada orang boleh jadi selebriti tapi dia tak pandai nak develop company. Faham tak? So ni semua skill-skill lain. Jadi orang semua kena belajar. Cuma Azri Walter dia lain. Semua skill di atas Semua dia di ada. atas. Itu soalan apa-apa pun semua boleh jawab. What up? Okay, jawab. Baik abang, baik bang.